Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Seisu hangat sahabat-sahabat semua, apabila dikatakan influencer wanita daripada Parti PAS berbohong yang memberikan pencerahan yang salah, pencerahan yang tidak sepatutnya sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini menarik ya untuk saya bawakan Anda satu pencerahan padu ya daripada Dr. Abu Hafiz ya berkaitan dan juga bagaimana terkantoinya ya influencer daripada Parti PAS ini yang cuba mengelirukan rakyat, sedangkan apa yang dikatakannya itu langsung tidak terkait dengan perkara pokok yang ramai menunggang berkaitan dengan isu ini sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, saya mau bersama-sama dengan Anda sahabat semua untuk mendengar pencerahan yang begitu teliti disertakan dengan bukti-bukti sekali bagaimana kantoinya influencer wanita daripada Parti PAS ini ya, dan Anda boleh nilai sendiri adakah beliau ini menipu dan juga berbohong. Jadi mari kita lihat dan tonton video ini bersama-sama sahabat-sahabatku. Jadi mari kita tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, kita jumpa lagi dalam siri penjelasan dan balas-membalas berkaitan dengan respon saya terhadap beberapa video-video dan juga penjelasan yang lain. Saya kira itulah perkara yang sah-sah sahaja dalam demokrasi, memberikan pandangan dan juga diberikan pandangan balas. Baik, ada satu video seorang saudari ataupun seorang wanita yang terkenal dengan di TikTok sebagai seorang pempengaruh yang memberikan pandangan beliau berkaitan dengan keputusan ataupun pasca keputusan Mahkamah Persekutuan yang berkaitan dengan seorang pempetition yang memberikan petition terhadap enactment jenayah Syariah 1 Negeri Kelantan tahun 2019. Baik, beliau memberikan beberapa penjelasan yang bagi saya banyak yang teknikal yang baik, cuma ianya tidak diletakkan pada tempat yang betul, bahkan ianya sangat keliru. Baik, apa yang beliau ingin memberikan perbezaan ataupun perbandingan di antara tiga hukum ataupun tiga kesalahan, iaitu judi, arak dan juga zina, dan membezakan antara mahkamah sivil dan juga mahkamah syariah. Dan itu adalah apa yang beliau cuba tekankan dan membayangkan bahawa walaupun wujudnya pertindihan ingin dipisahkan, tetapi ia mempunyai semangat yang sama. Namun ada tiga contoh ini, jom kita lihat apakah contoh yang beliau ingin katakan. Pening, tak berapa faham, tak apa. Ini tiga contoh. Pertama, judi. Mengikut Undang-Undang Sivil, berjudi menjadi kesalahan jika orang tu berjudi di tempat perjudian haram tanpa lesen mengikut undang-undang. Tapi kalau dia berjudi dekat tempat yang dibenarkan mengikut undang-undang, ianya tidak menjadi kesalahan. Dalam hukum syarak pula, kesalahan berjudi merupakan larangan perintah Allah, tak kira sama ada ianya belis. Kedua, minum arak ataupun yang memabukkan. Dalam sivil, ianya jadi kesalahan jika memandu semasa berada di bawah pengaruh minuman yang memabukkan ataupun dadah. Dalam hukum syarak pula, ianya adalah haram ataupun menjadi kesalahan. Contoh ketiga, zina. Dalam Undang-Undang Sivil, untuk umur 16 tahun ke atas, ianya tidak dikira kesalahan jika dibuat dengan kerelaan. Kalau ada paksaan, baru ia dikira kesalahan. Tapi dalam hukum syarak pula berbeza. Zina berlaku rela ataupun tidak, ianya tetap menjadi. Baik, itu adalah penjelasan beliau. Ada tiga kesalahan dan perbandingan antara mahkamah sivil dan mahkamah syariah. Sebelum daripada saya nak berikan penjelasan ini, saya suka untuk memberikan pandangan ataupun untuk menarik perhatian kita semua akan ada part technicality yang saya akan sebutkan bab teknikal, dan kemudian saya akan berikan
kerana ianya berunsur juga dengan unsur-unsur politik, saya juga akan memberikan respon saya dengan unsur-unsur politik. Perkara yang perlu untuk kita tahu, 3 kesalahan yang disebutkan, iaitu judi, arak, zina. Semua daripada tuan-tuan sahabat-sahabat sekalian dengar, beliau membawa kesalahan judi, arak dan zina. Garis bawah 3 kesalahan ini. Saya ingin menarik perhatian saudari yang saya hormati. Ini adalah sekali lagi saya tunjukkan adalah enactment jenayah Kanun Jenayah Syariah 1 2019 bagi negeri Kelantan. Dan ini pula adalah dokumen keputusan ringkas Mahkamah Persekutuan terhadap kes yang dibawa oleh 2 pempetition itu. Saudari, 3 kesalahan yang saudari sebutkan membanding bezakan antara sivil dan juga syariah itu masih lagi ada dan tidak terbatal sama sekali ataupun tidak pun dicabar sama sekali oleh 2 orang pempetition itu tadi. Maka tak muncul apabila keraguan, ketakutan yang cuba dibawa oleh saudari itu tak muncul kerana dia masih lagi wujud di sini. Sebab itu baca. Saya selalu ingin katakan kepada rakan-rakan saudari daripada parti saudari, baca apa dokumen dan fakta kes yang dibawa. Di situ dibawa, disebutkan oleh hakim, ketua hakim negara dalam ringkasan ini, apa dia, 16 ataupun 18 maupun 20 kesalahan ataupun section yang dibawa untuk diberikan pandangan ataupun keputusan oleh Mahkamah Persekutuan. Bersama dengan saya ini ada, iaitu apa yang disebutkan masih lagi wujud kesalahan arak pada section 35. Pada section 37 ada kesalahan judi. Pada section ke-46 ada kesalahan zina. Tak berubah. Sebab itu saya menjadi pelik. Kenapa 3 kesalahan ini diangkat, dipilih oleh saudari dengan adanya 16 yang telah pun dibatalkan oleh Mahkamah Persekutuan. Saudari tetap memetik 3 kesalahan ini yang telah pun sedia ada, tidak diganggu, tidak dicabar, tidak dibatalkan oleh Mahkamah Persekutuan. Tengok di sini bahagian yang keempat, kesalahan takzir berhubung dengan penjagaan akal dan konsumsi minuman yang memabukkan, perkara 35 dalam kurungan 1, dalam kurungan 2, dalam kurungan 3. Okey, dalam kurungan 4, dalam kurungan yang kelima. Dan ini adalah kesalahan yang tidak disentuh sama sekali, muncul dan memang kekal di dalam enactment ini. Mengapa saudari angkat ataupun bawa perkara tersebut? Perkara 37, saudari bertanyakan ataupun mempersoalkan, membanding bezakan dengan Mahkamah Sivil dan juga Mahkamah Syariah. Ada lagi saudari, di bawah kesalahan di bahagian 5, kesalahan takzir berhubung dengan penjagaan harta. Pada part 37, dalam kurungan 1, dalam kurungan B ini sahaja yang batal. Tetapi dalam kurungan 1, mana-mana orang yang berjudi atau didapati berjudi, berada di tempat berjudi, sama ada dia melakukan perjudian atau tak, dan juga kemudian adalah melakukan satu kesalahan, apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Tengok, yang ini kekal, dia tak berubah. Maka kesalahan judi yang saudari sebutkan, yang bawa kepada sentimen kononnya seakan-akan ianya akan berpatah arang tidak bertumbuh kembali, persoalan-persoalan tak muncul kerana perkara 37 ni saudari masih lagi ada. Dan jangan menjadi seperti meraba-raba dalam kegelapan. Baik, seterusnya saudari angkat tentang isu berkaitan dengan zina. Ini semua kesalahan kita sepakat. Ia disebutkan dalam Al-Quran, ia disebutkan dalam As-Sunnah, ia ijma' di kalangan para kaum muslimin dan para ulama muslimin. Ia semua kesalahan. Tetapi yang kita bincangkan adalah di-enactmentkan di situ dan saudari seakan-akan memberikan gambaran ianya terhapus kerana dibanding kononnya di sivil lain, di syariah lain. Dalam kesalahan zina perkara 46, ada lagi yang ini tak disentuh, tidak dicabar, tidak digugurkan dan memang ada kekal perkara zina dalam perkara section 46 dalam kurungan 1 sehinggalah kepada 1, 2 dan 3. Ada lagi dan ianya menjadi perkara yang membingungkan saya. Kenapa sehingga itu digambarkan kononnya ia telah pun disentuh, ianya diganggu gugat, bahkan ia seakan-akan dibatalkan oleh Mahkamah Persekutuan, sedangkan ia tidak muncul pun di dalam permohonan ataupun di dalam penghakiman ataupun sebarang pembatalan. Ia masih lagi ada. Baik,
Dan saya nak bagi tahu, dia sebutkan tentang hukum syarak. Betul. Siapa yang belajar tentang fiqh jinai syar'i al-islami, dia akan tahu tentang perbahasan tersebut. Cuma yang kita sedang bincang, yang dibawa kepada mahkamah itu adalah dalam kerangka yang dikanunkan, yang ditakninkan mengikut realiti semasa di dalam ruang kuasa perlembagaan persekutuan. Dan saya pun faham, saudari sebutkan apa langkah ke depan, dan saudari sebutkan tentang peranan ahli-ahli parlimen kita, yang apa yang mereka perlu buat, dan kita dengar apa yang saudari sebutkan. Kerajaan Persekutuan perlu segera membuat pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan untuk memperjelaskan kuasa mahkamah. Saudari sebutkan tentang pindaan perlembagaan. Kalau jawapan politik, respon politik saya nak bertanya, selama 33 bulan parti saudari berada dalam tampuk pemerintahan di Putrajaya, dan petition ini dimulakan pada Mei 2022. Mei 2022. Saudari dan juga parti saudari masih lagi berada dalam kerajaan. Kenapa itu tidak berlaku? Namun, komitmen kerajaan ini ada. Seperti mana yang disebutkan oleh Menteri Agama melalui jawatan kuasa khas mengkaji kompetensi DUN menggubal undang-undang syariah yang diketuai oleh bekas Ketua Hakim Negara, Tun Datuk Seri Zaki Tun Azmi, dan 10 anggota yang lain, yang mana ianya disokong, difasilitasi oleh MKI dan juga Majlis Raja-Raja. Itu yang akan dibawa, dan juga akan ada syur sama ada wujudnya pindaan perlembagaan, bagaimana pandangan, dan juga syur kepada negeri dan juga yang lain-lain. Jadi ia bukan satu zero sum game, no. Memang ada kerana wujudnya jawatan kuasa ini, dan ini kita doa supaya Allah Ta'ala mudahkan di bawah Menteri Agama, dan kita akan lihat apa hasilnya, dan kita tunggu. Jangan prejudis dan jangan begitu menjadi sangat-sangat negatif. Wallahu alam. Jumpa lagi. Itu penjelasan saya. Terbaik sahabat semua. Kita boleh dengar dengan jelas pencerahan daripada Dr. Saleh berkaitan dengan Dr. Abu Hafiz, ya, bukan Dr. Saleh, Dr. Abu Hafiz Saleh. Kita boleh dengar, nampak sendiri, ya, bukti-bukti, ya, yang menyatakan bahawa 3 perkara yang dipilih oleh influencer wanita PAS ini, ya, seolah-olah perkara itu sudah dibatalkan. Seolah-olah perkara ini perkara ini yang dicabar oleh dua individu competition itu. Hakikatnya sahabat semua, apa yang dikatakan, ya, berkaitan dengan 3 contoh yang dipakai ataupun digunakan oleh influencer daripada parti PAS ini. Yang pertama berkaitan dengan arak, zina, dan juga judi. Semua itu tidak disentuh sahabat semua. Ia masih kekal, ya, masih kekal dalam enactment Undang-Undang Jenayah Syariah di negeri Kelantan. Jadi apa masalah, ya? Kenapa mereka begitu selektif? Kenapa mereka mengambil 3 perkara ini yang tidak pun terbatal, tidak pun dicabar sahabat-sahabat semua. Jadi jelas apa yang dibuat oleh influencer wanita daripada PAS ini adalah satu penipuan. Ya, bagi pandangan saya, itu adalah satu penipuan dan juga satu pembohongan besar, seperti mana yang dilakukan oleh, ya, ahli-ahli parlimen daripada Perikatan Nasional, ya, pengurusinya sendiri, ya, Wabi Fahmi katakan menyebarkan berita palsu. Ya, seperti inilah yang dilakukan oleh influencer wanita daripada PAS ini, sahabat-sahabat semua. Jadi, adakah anda setuju jika influencer ini menipu ataupun berbohong sahabat-sahabat semua dengan membuat contoh-contoh yang tidak pun dicabar, tidak pun dibatalkan, ya, masih kekal dalam enactment Undang-Undang Jenayah Syariah di negeri Kelantan, tapi kenapa mereka membuat tuduhan seperti itu? Seakan-akan, ya, enactment itu ataupun 3 perkara itu, yang pertama arak, judi, dan juga zina, seakan-akan dicabar, seakan-akan dibatalkan. Hakikatnya enactment itu masih ada di dalam Undang-Undang Jenayah Syariah di negeri Kelantan. Jadi sahabat semua, adakah anda setuju kalau saya katakan, ya, influencer wanita daripada PAS ini berbohong? Apa pandangan anda? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen, tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayanya,
tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Apa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.